agak deep down dalam the engine room dalam blockchain dan juga kriptografi dan juga ICO. Bagi saya bukanlah seorang yang sehebat kedua-dua rakan ini, sebab saya hanyalah seorang ahli syariah dan juga melihat isu-isu bagaimana untuk dilestarikan syariah dengan digital currency, sebab digital currency merupakan satu fenomena yang akan berlaku sama ada kita nak ke tak nak pun. Blockchain ini satu proses untuk pengukuhan security. Dalam bahasa kita di masyarakat kampung, kita ada buku 3x5 kan, kita hutang, kita catat hutang, ada risiko penipuan, dia boleh tukar 10%, tukar 20% sama ada penjual atau pembeli. Tapi kita bayangkan kalau buku hutang ini didistributkan kepada ramai orang, buku yang sama disalin ada 10 orang, 20 orang, tak mungkin kita dapat tukar dia punya jumlah. Itulah blockchain ini sebenarnya, as simple as that. Yang mana kita tak boleh satu proses pembindaan tanpa shared ledger, disputed ledger dan sebagainya. Isunya adalah diwawarkan sebagai mata wang, sedangkan tujuannya bukan sekadar mata wang. Tujuannya adalah berbentuk alat pertukaran, dan yang kedua sebagai alat remittance. Macam disebut tadi, kalau kita nak tukar wang secara currency ke currency banyak kos dan makan masa 2 hari. Tapi kalau token ni makan masa 10 second. I've seen 5 second. Boom, keluar dalam punya e-wallet. Yang ketiganya adalah satu alat untuk mendapat satu penilaian baru. Kalau saya merchant mendapat Bitcoin, saya boleh cashkan ataupun saya simpan untuk harga tunai. Itu satu perkara yang kita dapat. Macam kita bayar secara ringgit Malaysia, harga nilai tidak akan naik, tapi kalau Bitcoin dia akan ada kenaikannya. Yang keempatnya yang paling penting ialah kita boleh mengenal pasti GPS. Contohnya begini, kalau kita bayar zakat through Bitcoin, contohnya lah kalau dibenarkan oleh fatwa, kita dapat tahu di mana mereka belanja wang tersebut ataupun koin tersebut. Begitu juga dengan BRI misalnya, boleh kita tinjau dekat mana penggunaan wang tersebut, beli baju sekolah ke, beli buku sekolah dan sebagainya. Jadi dia ada satu alat hash teknologi yang boleh kita address per setiap orang. Macam saya, Muhammad Daud Bakar, ada hash saya sendiri. Bila saya beli dan jual, itulah yang akan keluar. Dan tahu dekat mana saya beli, saya mana jual dan sebagainya. Itulah kekuatan yang tidak ada dalam fiat money. Fiat money satu wang yang tidak boleh dikesan dekat mana berada. Malah bagi saya, money laundering lebih hebat dengan fiat money, bukan oleh cryptocurrency. I could be wrong, but this is my understanding, because you have to, maknanya unless dia dapat avoid dia punya identity. Dan sebab itu saya melihat juga, terima kasih Effendi, banyak cryptocurrency punya software sudah ada one of the feature KYC. Mana you have to pass that first. You cannot, Bitcoin belum ada lagi. Bitcoin tak ada lagi kan? Bitcoin tak. Tapi banyak lagi yang lain I have seen dia punya checklist, we have to pass KYC. Otherwise you cannot be buying and selling the cryptocurrency. Ya, ada 2000. Macam awal pun KYC tu 7 kita kena daftar. Nama dia, IC dia, pasport dia. Jadi sebagai kita yang baru ni, dia orang ni agak advance, jadi we cannot be following dia, they're too fast, too advance. Nasihat saya, kita buat e-wallet sendiri. Lepas ni kita cuba letak RM1 ke RM200 beli apa-apa sahaja cryptocurrency, pelajar security, supaya kita dapat melihat dihidup dalam e-wallet kita. Bukan untuk pelaburan, itu risiko yang masing-masing lah. Small money untuk kita belajar bagaimana dia merupakan satu alat security yang cukup mantap dan cukup mampan, yang boleh menjaga keselamatan pelaburan kita. Ada masalah tertentu, misalnya saya akan komen sekejap lagi, isunya cash out tadi. Isu cash out, isu yang paling besar. Kalau saya pemilik Bitcoin bernilai katakan RM1 juta, RM2 juta, dekat mana saya boleh cash outkan wang tersebut? Kalau nak beli barang boleh, nak beli buku, nak beli tiket kau terbang, Starbucks, tapi nak keluarkan cash out, mungkin Fendi boleh jawab nanti. Saya menunggu jawapan tersebut. Bagaimana sebenarnya nak cash out? Melainkan ada exchange yang boleh macam disebut tadi, yang boleh macam futures market, dia ada macam back to back. Ada orang nak jual, ada orang nak beli. So I don't
take the risk. I'm not exposed. Kalau saya membeli dengan RM1 juta, e-wallet token to token saja. Ya. Tak boleh. Ada macam yang macam Alipay ni software yang macam okey, yang macam kita develop tu cash out, tapi dia kena ikut rules negara masing-masing lah. So nilai tu kita hanya boleh letak macam ni lah, macam konsep kita ada macam kita keluarkan NFC card. Value tu ada dalam tu, tapi dia ada limit, dia ada limit, tapi dia telah duit tu telah di-convert. Satu Bitcoin ikut value negara masing-masing lah. Dia tak indirectly cash out sebenarnya. Dia kena akan ikut pada value. Is it dollar or something price? Ikut pada negara yang kita nak Bitcoin. Wallet tu misalnya our wallet, kita kalau setengah-setengah wallet dia ada satu function. Okay, you dekat negara mana, macam Luno, okay, dekat Malaysia. Tapi Luno pun dia tak directly cash out sebenarnya. Dia hanya transfer value by your crypto dan dia akan letak dekat dia punya bank account. Dia tak directly, dia akan still hantar dekat bank account commissioner. Jadi boleh dikatakan betul juga Datuk, memang tak ada directly cash out sebenarnya. Jadi itu mungkin limitationnya lah. Melainkan kalau masa hadapan macam Japan telah menganggap Bitcoin sebagai legal tender dan mungkin Dubai, tapi ada bendera Dubai, bukan lagi cryptocurrency berbentuk global atau borderless, satu currency tempatan yang kita rasakan itu satu benda yang baik. Kalau Malaysia atau negara yang ingin mengadaptasikan cryptocurrency, mereka boleh menjadikan sebagai mata wang tempatan. ATM, sebuah macam bank di Japan, dia boleh cash out. Tapi di Japan saja. Japan saja. Mesti localized lah. Kalau saya boleh bawa semua ATM ke Malaysia, memang saya akan jadi billionaire lah. Boleh sebab InsyaAllah, mudah-mudahan ada ekosistem tu kat sini. Okey. Tapi dari segi syariah saya ulas dengan ringkas sebab saya dah ulas banyak dalam Facebook saya. Ulama yang ada pada hari ini mengatakan haram kerana ia merupakan satu gharar, ketidaktentuan. Tetapi bagi saya dengan hormat, mereka salah faham perbezaan antara gharar, ketidaktentuan dengan risiko, khatar ataupun risk. Dalam syariah, risk merupakan kehidupan biasa yang kita perlu ambil risiko. Beli rumah pun ada risiko, beli saham pun ada risiko, beli emas pun ada risiko. Malah apa sahaja fitrah Allah Subhanahu Wa Taala ada risikonya. Tetapi dia rasa ada risiko, ada naik 11,000, 12,000 going back to 10,000, ada risiko yang besar. Jadi ramai orang confused, itulah yang diharam oleh syariah, dia anggap sebagai gharar. Fatwa daripada Egypt Al-Azhar, seorang ulama terkenal di Qatar, Turki misalnya mengatakan tidak boleh sebab membawa kepada risiko. Betul, dari segi syariah kerajaan boleh memberikan fatwa haram sebab risiko. Tapi dari segi syariah yang pengajiannya tidak boleh. Tidak ada boleh mengatakan haram sebabkan risiko. Tapi disebabkan gharar, uncertainty, nak beli apa tak pasti. Mata wang digital adalah satu mata wang yang diciptakan, kalau nama mata wang, atas dasar trust, kepercayaan. I think Rashdan sebut tadi, iaitu peer to peer. Malah fiat money pun is trust. Fiat money pun is trust. Pernah berlaku dalam sejarah dunia, orang tak percaya mata wang Amerika Syarikat. Dan dah tertukar kepada mata wang World Bank dalam masa setahun untuk mengimbang balik pertukaran antarabangsa. Mereka syarikat pun hilang kepercayaan. Adakah itu menyebabkan US dollar bukan mata wang? Tak semestinya. Malah pernah berlaku perang, malah negara yang diboykot misalnya, mata wang telah jatuh. Dia tidak mengambil sifat kematawangan dalam wang tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, mereka mengatakan penciptanya tak tahu, macam Bitcoin, founder tak tahu. Jadi macam kita bermuamalah dengan syaitan, jadi kurang lebih begitulah. Jadi sedangkan zaman hari ini peribadi tak penting, saya tak penting, Effendi tak penting, sistem telah mengambil alih kepercayaan masyarakat di software, dari segi security dan sebagainya. Yang ketiganya, saya rasa mungkin pandangan saya, mereka mengatakan Bitcoin ini satu perkara yang baru, yang tidak bersandarkan kepada emas. Ada juga penyokong-penyokong dengan hormat juga yang mengatakan wang kena berdasarkan kepada emas. Bagi saya, kalau kita wajibkan mata wang berdasarkan emas, akan berlaku perang dunia ketiga. Sebab kita nak keluarkan emas, kena ada gold back.
Dan di Malaysia emas kita reserve negligible. Dan banyak negara yang reserve emas adalah yang tak ada langsung. Yang paling tinggi di Amerika Syarikat. Yang keduanya saya tak sebutkan negara. Cuba kaji. Mereka sudah stockpile emas ni sejak daripada dulu lagi. Jadi alhamdulillah syariah tidak mewajibkan mata wang diasaskan kepada mana-mana aset pendasar dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Biar masyarakat yang tentukan mata wang mana yang sesuai dengan sesuai kerang, kulit binatang, emas atau logam atau apa sahaja yang dianggap sebagai boleh memudahcarakan penjualan barang dan belian. Jadi pada saya cryptocurrency ada potensi untuk diharuskan dan kita harap kepada pihak berkuasa di Malaysia lah membuat kajian yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah bukan Bitcoin, cryptocurrency, digital currency dalam isu-isu melibatkan money laundering, melibatkan kepercayaan dan melibatkan siqah. Kita remember Quran dengan sunnah tadi ada siqah. Bila ada kepercayaan kepada sanad itu, kepada riwayat tersebut, dia akan dipegang oleh masyarakat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kalau ada soalan yang susah, Fendi akan jawab. Saya dan juga Rashidan. Terima kasih. Terima kasih Datuk di atas undangan pada petang ini.